Assalamualaikum dan salam terakku sayang, bersama saya Alfairez Jumurin. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Petinggi Ragat Kudi Taib telah menghadiri majlis berbuka puasa bersama warga pemerintahan Medan Timur Tentera Darat PMTTD di Masjid Solehuddin Al-Ayubi, Camp Henryson, Kuching pada Khamis. Terdahulu ketibaan Yang di-Pertua Negeri Sarawak di perkarangan masjid telah disambut Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Marzuki Muhammad dan isteri Datin Dafra Ahmad. Sejurus selesai berbuka puasa, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bersama warga PMTTD menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah sebelum menikmati jamuan moreh. Majlis berbuka puasa bersama ini dianjurkan bagi mengukuhkan hubungan antara organisasi tentera dengan kerajaan Sarawak serta masyarakat awam. Selain itu, ia adalah selaras dengan tonggak ketiga Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-28 iaitu pelestarian kesejahteraan warga yang turut menekankan kepada pengukuhan kerohanian dan akhlak warga yang seimbang. Sementara itu, terdahulu dalam program berlainan, Toh Puan Datuk Petinggi Ragat Kudi Taib telah menyempurnakan Majlis Jalinan Kasih Ramadan di Auditorium P. Ramlee, Jabatan Penyiaran Sarawak, Kuching. Pada majlis itu, beliau telah menghulurkan pemberian ikhlas kepada 50 penerima yang terdiri daripada golongan asnaf dan orang kurang upaya OKU. Bantuan berupa biskut raya, barangan keperluan asas dan wang ringgit ini bagi membantu golongan kurang berkemampuan di sepanjang bulan Ramadan dan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri akan datang. Turut menemani beliau ialah Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Nur Jihan Yahya serta Datin Sri Zuraini Abdul Jabbar. Berita diteruskan dengan seramai 10 setiausaha politik kepada Premier Sarawak telah mengangkat sumpah bagi jawatan tersebut di hadapan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas yang berlangsung di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Majlis angkat sumpah itu dimulakan dengan Maurice Joannes Giri, Sarkawi Suhaili, Dr. Richard Rapu, Alexander Asing Sadai, Edwin Banta dan Beatrice Kedoh Tajang. Upacara sama diikuti Daniel Bujal, Su Li Ching, Said Azmi Wan Junaidi dan Awangku Jinal Abedin Datuk Pangeran Jawa. Hadir sama menyaksikan majlis itu ialah Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi dan Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hibni. Berita didaro, seramai 6 penama lot tanah projek pembinaan Jalan Kampung Penasu Kenanga Semah telah menerima cek ex gratia berjumlah keseluruhan RM17,000. Simbolik penyerahan telah disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad. Selain menyerahkan cek tersebut, beliau bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK telah mendengar taklimat berkenaan progres pelaksanaan projek tersebut daripada kontraktor. Berdasarkan taklimat telah disampaikan oleh pihak konsultan bersama dengan pihak DID tadi, kita merasa begitu gembira mendengar projek ini. Alhamdulillah sekarang ini telah pun mencapai peratusan pelaksanaan 75% pelaksanaannya dan insyaAllah sekiranya tidak ada apa-apa masalah, bakinya lebih kurang dalam 25% lagi akan siap sepenuhnya pada bulan Oktober tahun ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan cek di Dewan Masyarakat Nanga Semah, Daro pada Khamis. Dalam pada itu, Safi'i berharap dengan pembukaan sempadan dan Sarawak sedang menuju ke arah fasa endemik, kontraktor dapat melaksanakan projek itu dengan lebih cepat lagi. Menurutnya, projek jalan itu telah diluluskan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg semasa lawatan kerja beliau ke Kampung Penasu pada tahun 2018. Beliau percaya siapnya projek ini akan memberi impak besar kepada masyarakat di kawasan tersebut dalam meningkatkan taraf sosioekonomi mereka dengan memasarkan hasil tani dan nelayan. Berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Setakan Datuk Hamzah Ibrahim telah menghulurkan sumbangan Ramadan kepada anggota-anggota yang beragama Islam di Ibu Pejabat Polis Kota Samarahan dan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Samarahan. Simbolik sumbangan telah disempurnakan bersama Ketua BBP Samarahan AB Hirwandi Sarbini dan Wakil Ketua Polis Daerah Kota Samarahan ASP Mutiah Pilai VP Sinatambi pada Khamis. Datuk Hamzah berharap sumbangan tersebut dapat merapatkan lagi hubungan silaturahim di samping menyuntik semangat anggota yang akan bertugas semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti.
Berita seterusnya, Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS sedang menganjurkan program pengagihan bubur mas jasa LAKMNS bagi tahun 2022 yang telah bermula sejak 13 hingga 22 April ini. Perasmian program tersebut telah disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif LAKMNS Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai di Masjid Jamek Negeri Sarawak pada Khamis. Dalam majlis ringkas tersebut, beliau turut berkesempatan mengagihkan bubur kepada orang ramai yang hadir untuk mendapatkan bubur tradisi LAKMNS yang sinonim setiap kali menjelang bulan Ramadan. Pengagihan bubur bermula selepas solat asar dan dilaksanakan secara pandu lalu. Rancangan sedang dibuat untuk mengadakan program pengagihan bubur ala Mas Jasa di Masjid Bandaraya Kuching untuk diagihkan kepada yang memerlukan. Sebanyak 100 bungkusan bubur disediakan setiap hari Isnin hingga Jumaat dan agihan akan dibuat bermula jam 10.30 pagi hingga 12.30 tengah hari bermula Julai kelak. Terdahulu, satu majlis ringkas turut berlangsung di Anjong Masjid Jamek Negeri Sarawak dengan simbolik penyerahan sumbangan beras oleh Philmart Sendiran Berhad dan Padi Beras Nasional Berhad Bernas selaku penaja program tersebut. Beralih dengan laporan COVID-19, Sarawak mencatatkan 286 kes positif baru COVID-19 pada Khamis melibatkan 30 daerah dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 303,461 kes. Jawatankuasa Pemeriksaan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah tersebut, 65 kes adalah dalam kategori 1, 218 kes kategori 2, 2 kes kategori 3 dan 1 kes kategori 4. Daerah-daerah yang mencatatkan kes baru adalah seperti yang tertera. Dalam kenyataan sama, satu kematian turut dilaporkan di Bintulu melibatkan seorang lelaki berumur 48 tahun pada 10 April 2022. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Terus patuhi SOP, kita masih berisiko terkena jangkitan COVID-19 walaupun sudah divaksinasi. Salam Ramadan dan salam UKAS. Thank you.